Bagi mengulas lanjut, bersedia menerusi Skype Hisumuddin Bakar, Pengarah Eksekutif Ilham Center. Kita lihat Zaid Hamidi sebentar tadi memberitahu semua kemungkinan dipertimbangkan supaya kerajaan negeri dapat dikekalkan ataupun mungkin ada bentuk penjajaran baharu. Dan apabila ditanya sama ada akan bekerjasama dengan pembangkang, beliau tidak menolak kemungkinan itu. Apa yang boleh kita jangka selepas ini? Ya, Naila, kita boleh melihat bahawa sebenarnya UMNO masih lagi meletakkan harapan tinggi mereka seboleh mungkin seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Seri Zaid Hamidi sebentar tadi bahawa sekiranya boleh gabungan ataupun penjajaran melalui gabungan Perikatan Nasional bersama dengan Barisan Nasional itu dikekalkan. Tetapi beliau tidak menolak sekiranya cadangan itu ditolak oleh pihak Bersatu. Jadi di sini ialah timbul persoalan ialah sejauh mana Bersatu dan juga PAS boleh menerima cadangan yang dikemukakan oleh UMNO. Jadi di sini bola di kaki Bersatu dan juga PAS untuk menerima cadangan daripada UMNO. Namun di situ juga terdapat pengecualian, iaitu satu langkah yang dipertimbangkan oleh UMNO ialah mereka tidak menolak akan wujudnya penjajaran baru sekiranya formula gabungan bersama dengan Perikatan Nasional antara Bersatu dan PAS itu menemui jalan buntu. Ya, Naila. Dengan kemungkinan jajaran baharu di Perak ini, apa kesannya kepada politik persekutuan? Adakah pendirian UMNO di Perak ini mencerminkan pendirian sama di peringkat persekutuan dengan Kerajaan Perikatan Nasional? Bagaimana? Berdasarkan kenyataan tadi, sebenarnya di Perak ini boleh dikatakan pemicu ataupun trigger kepada apa yang akan berlaku dalam krisis politik berikutnya. Seperti mana yang dinyatakan tadi, Datuk Seri Zaid Hamidi akan membawa perkara ini ke peringkat perbincangan di peringkat UMNO Pusat yang akan mengambil perkembangan yang berlaku di Perak ini. Saya tidak menolak sekiranya tidak balas daripada Bersatu dan juga PAS tidak positif. Perkara ini akan dibincangkan oleh Majlis Tertinggi UMNO untuk mengambil langkah politik. Sudah tentu dia akan memberikan kesan kerjasama di antara Perikatan Nasional bersama dengan BN di peringkat Kerajaan Persekutuan, malah di beberapa kerajaan negeri seperti Johor, Melaka, Kedah dan juga Sabah. Sebelum ini kita ingat dan kita saksikan UMNO menyatakan no DAP, no Anwar, tetapi tidak tolak kemungkinan untuk bekerjasama di negeri Perak. Apa maksudnya di sini? Adakah ia semata-mata untuk kelangsungan, memberi amaran, mesej? Apa mesejnya di sini? Ya, mesejnya ini ialah sebenarnya meletakkan kepada Bersatu dan PAS, UMNO bersedia walaupun dikatakan sebelum ini mereka meletakkan naratif no DAP. Saya boleh melihat bahawa ini adalah mesej amaran kepada Bersatu dan juga PAS. Kiranya tidak tunduk untuk berunding dengan UMNO dan menerima cadangan untuk pertukaran MB secara baik dan juga Kerajaan Perikatan Nasional dikekalkan. Maka UMNO bersedia untuk berkongsi kuasa bersama dengan Pakatan Harapan yang di dalamnya juga terdapat satu parti yang sebelum ini mereka sukar untuk bekerjasama, iaitu DAP. Dan bercakap tentang PAS, Muafakat Nasional pula, bagaimana? PAS tegaskan sebelum ini tidak akan sokong penjajaran baharu dan jika UMNO sepakat dengan pembangkang, adakah ia beri kesan kepada Muafakat Nasional? Ya, sudah tentu. Sebenarnya Muafakat Nasional pun tidak berfungsi dengan baik dengan keadaan selepas berlaku pilihan raya negeri Sabah. Kami memahati dekat mana Muafakat Nasional ini tidak berjalan dengan baik. Dan saya rasa dengan berlakunya keputusan UMNO di Perak ini, saya yakin dia akan memberikan kesan malah akan memutuskan hubungan politik di antara UMNO dan PAS menerusi Muafakat Nasional. Kita lihat UMNO beberapa kali berulang kata kalau seboleh mungkin akan kekalkan kerajaan negeri, kerajaan status quo di Perak. Tetapi adakah ini menunjukkan mereka perlu sokongan PAS di negeri Perak? Berdasarkan sokongan yang dimiliki oleh PAS sebenarnya agak minima, tetapi dalam politik ini sebarang angka itu yang boleh menyokong dia memberikan kesan walaupun disumbangkan oleh PAS banyak 3 kursi. Tetapi apa yang kita melihat bahawa apabila sikap diambil oleh PAS, kenyataan awal dikeluarkan oleh Setiausaha Agung PAS telah menyebut bahawa tidak menyertai, namun semalam Timbalan Presiden membuka ruang lagi bahawa pintu rundingan jangan ditutup lebih awal. Saya rasa seperti mana saya nyatakan tadi, bola di kaki PAS dan juga Bersatu untuk memutuskan bagaimana langkah politik seterusnya dengan UMNO.
Berdasarkan apa yang kita dengar tadi daripada Datuk Seri Zahid Hamidi dan juga apa yang kita tahu, mesyuarat dan rundingan perlu diadakan dan juga apa yang digesa oleh Sultan Perak sendiri cari formula terbaik untuk bentuk kerajaan baharu. Jadi dalam masa yang terdekat, beberapa hari dalam minggu yang akan datang ini, bagaimana rundingan itu akan diadakan, berapa lama agaknya kita perlu tempoh masa sebelum kerajaan dapat dibentuk kerana bajet negeri masih belum dibentangkan lagi? Saya rasa dalam tempoh terdekat ini, dalam politik 24 jam terlalu lama, maka perundingan ini bagi saya akan perlu memanfaatkan ruang yang ada dalam tempoh sehari dua ini untuk mereka memutuskan secara tuntas bagaimana Perikatan Nasional dan juga BN ini mampu bekerjasama. Sekiranya tidak boleh bertemu titik persamaan, maka saya rasa UMNO terpaksa menurut ke jalan baru dalam tempoh terdekat ini dengan penjajaran baru bersama dengan Pakatan Harapan. Selain itu, kita juga nak lihat kepada Datuk Seri Faizal Azumu pada sidang media semalam, katanya jumpa di Seri Satriam. Adakah ini beri bayangan masa depan beliau di Putrajaya ataupun tak perlu ambil serius apa yang dikatakan beliau itu? Saya membayangkan itu mungkin adalah bayangan beliau akan dibawa ke kabinet ataupun ke kerajaan persekutuan, tetapi untuk membayangkan dia sebagai TPM itu mungkin sekadar gurauan sebagai ahli politik.